Hai hello, selamat pagi, salam sejahtera. Di saat-saat subuh ini kita dikejutkan dengan satu penularan berita tentang Kabinet Bayangan Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu kita ucap tahniah dulu. Kita masih tidak dapat move on untuk ucap tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana telah dilantik sebagai Perdana Menteri selepas 24 tahun berjuang untuk mengubah Malaysia dan mahu membentuk reformasi untuk Malaysia. Hari ini Anwar Ibrahim telah sah menjadi Perdana Menteri, tapi yang kita nak cakap terus ke direct to the point ialah tentang Kabinet Bayangan Anwar Ibrahim. Semalam ianya hanya jadi rumor, hanya jadi seperti cerita berita angin. Tapi pagi hari ini ianya hampir jadi kenyataan apabila semua ruangan berita memaparkan hampir berita dan kandungan yang sama. Apabila Anwar Ibrahim memberikan bayangan bahawa 2 orang jawatan timbalan Perdana Menteri akan dilantik pada waktu ini. Jawatan timbalan Perdana Menteri itu datang daripada Barisan Nasional dan juga satu GPS. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim memberi bayangan malam tadi bahawa akan ada 2 jawatan timbalan Perdana Menteri dengan masing-masing diberikan kepada ahli Parlimen Barisan Nasional dan juga gabungan Parti Sarawak. Bercakap dalam sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri semalam, Anwar berkata, hal ini kerana kedua-dua parti terbabit merupakan gabungan utama dalam kerajaan perpaduan pemimpinannya. Yang menjadi kekecewaan kita sebenarnya ialah apabila gabungan Perikatan Nasional tidak dapat menjadi timbalan Perdana Menteri. Aku rasa kalaulah Muhyiddin Yassin menerima dan mempertimbangkan pembentukan kerajaan gabungan perpaduan itu dengan lebih awal, memuktabankan menerima itu dengan lebih awal, aku rasa Perikatan Nasional akan mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri itu. Walau bagaimanapun semalam juga Perikatan Nasional memberikan reaksi kepada kerajaan gabungan perpaduan ini, memberitahu bahawa kerajaan gabungan perpaduan Anwar Ibrahim ini tidak akan bertahan lama, kata salah seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional. Aku fikir apa yang dia jangka itu tidak akan tepat. Pendapat saya berpegang apa yang dikatakan oleh pemimpin Perikatan Nasional yang mengatakan kerajaan perpaduan ini tidak akan bertahan lama. Aku fikir itu adalah satu jangkaan yang salah, kerana apa yang Anwar ada sekarang ini ialah sokongan yang sangat menyeluruh datang daripada semua gabungan Barisan Nasional, GPS, GRS dan daripada Parti Warisan Sabah. Oleh sebab itu, aku fikir kalau ada undi percaya, undi tidak percaya di Dewan Parlimen yang telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim melalui usul pertama di Dewan Rakyat tadi, Anwar tidak akan goyah kerana sokongannya sudah cukup banyak di Parlimen. Hanya tinggal Perikatan Nasional yang belum menyertai gabungan ataupun kerajaan perpaduan ini. Anwar berkata ini melibatkan kerajaan perpaduan. Bagi ruang untuk kami berbincang dulu, kata Anwar. Jawatan timbalan Perdana Menteri biasanya daripada komponen kuat yang lain selain PH. Setakat ini dari BN, kata Anwar, dan Sabah Sarawak. Komponen terkuat Sabah dan Sarawak ialah GPS, kata Anwar di Kajang. Saudara-saudara, yang menariknya ialah dalam manifesto Pakatan Harapan ada menulis 2 orang timbalan Perdana Menteri. Satu daripada Semenanjung dan satu lagi daripada Blok Borneo. Nampaknya Anwar akan menunaikan janji beliau dalam manifesto sebelum ini. Anwar juga berkata, memandangkan jawatan Perdana Menteri telah disandang oleh Pakatan Harapan selaku komponen terbesar, jawatan timbalan Perdana Menteri akan diberikan kepada rakan gabungan mereka. Jelas ahli Parlimen Tambun itu
Kerajaan pimpinan perpaduan itu dianggotai BN, GPS sebagai tunjang serta warisan, dan Parti Bangsa Malaysia PBM dan Muda. Saudara-saudara, kalau beginilah yang Anwar kata, tahniah kita ucapkan kerana beliau benar-benar berpegang kepada prinsip kerajaan perpaduan tanpa ada meninggalkan satu pun komponen yang memasuki kerajaan perpaduan ini. Beliau mengutamakan semua dengan memberikan semua bahagian kepada komponen-komponen yang memasuki atau menyertai kerajaan perpaduan ini. Ditanya juga mengenai ikrarnya berhubung gaji sebagai Perdana Menteri, Anwar sekali lagi menegaskan dia kekal dengan keputusan untuk tidak mengambil gaji atas jawatan tersebut. Anwar berkata, langkah itu penting bagi mengembalikan keyakinan rakyat ketika negara dalam situasi ekonomi tidak menentu. Pasal apa awak nak paksa saya tak terima gaji? Ia sebagai langkah pertama untuk memulihkan keyakinan rakyat, kata Anwar. Saya memilih untuk menolak gaji Perdana Menteri, kata Anwar lagi. Wow, ini satu yang perlu kita respect, perlu kita tabik kepada Anwar Ibrahim. Kerana aku secara pribadi, aku ragu-ragu janji Anwar Ibrahim mengatakan dia tak akan ambil gaji Perdana Menteri. Tapi bila aku lihat dalam live sidang media pertama Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim, beliau sekali lagi menegaskan, apa pasal kamu nak paksa aku terima gaji, kata Anwar. Ia sebagai langkah untuk memulihkan keyakinan rakyat, kata Anwar Ibrahim. Saya memilih untuk tolak gaji Perdana Menteri, kata Anwar lagi. Pada 15 November lalu ketika kempen pilihan raya umum 15, Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan sekali lagi mengulangi pendirian tidak akan mengambil gaji sebagai Perdana Menteri jika Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan. Anwar berkata, melihat kesusahan rakyat dengan harga barang naik dan tiada tindakan berkesan daripada kerajaan menyebabkan dia tidak sanggup mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Wow, ini memang hebat. Sebab belum pernah ada mana-mana Perdana Menteri yang berani mengutarakan janji untuk tidak mengambil gaji Perdana Menteri. Tapi Anwar dengan begitu direct to the point, tanpa berdalih-dalih, tanpa berlengah-lengah, tanpa pusing sini, pusing sana dalam jawapannya, beliau direct to the point mengatakan kekal pada pendirian untuk tidak ambil gaji. Dia tidak jawab, oh, ini adalah kerajaan perpaduan, ini adalah apa semua, tapi dia direct to the point, dia tidak akan ambil gaji. Sekian dulu untuk kali ini, kita ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim karena telah dilantik menjadi Perdana Menteri dan awal-awal lagi sudah reformasi dia lakukan. Tahniah, bye.